Kan Ustaz Nazri ni ya. Ustaz Okey, Nazri. kita nak masuk ayat yang ke-18 surah Hasyr. 2-3 ayat sebelum ni Allah buat perbandingan antara orang Yahudi dan orang munafik, dibandingkan kalau orang Yahudi itu dibandingkan dengan bentuk kerosakan yang dia dah buat. Contohnya pada ayat yang ke-15. Kamathalil ladzina min qablihim qariba zaqu wa bala amrihim walahum azabun alim. Orang-orang Yahudi ini sama seperti Yahudi sebelum mereka. Siapa dia? Bani Qainuqa, yang telah merasai kesan perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan mereka dengan sebab bawaan kufur mereka. Dengan sebab apa yang mereka buat. So Yahudi disamakan dengan Yahudi yang lain. Sebab bangsa Yahudi ini dia unik. Allah tidak memberi contoh melainkan dengan Yahudi juga. Bangsa lain tak macam tu. Bangsa lain tak macam tu. Tapi orang munafik Allah bandingkan dengan syaitan. Contoh yang Allah kata yang dibawakan, kamathali syaitani idh qala linnasi kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Bayangkan orang munafik ni, dia punya contoh seperti syaitan. So dua-dua golongan ni golongan yang unik. Kalau Yahudi dibandingkan dengan Yahudi, kalau munafik dibandingkan dengan syaitan. Manapun kita nak bawa perangai kita ini, sama ada kita nak perangai macam Yahudi atau kita nak berperangai macam orang munafik, perlu diingat ayat 17 Allah datangkan fakana aqibatahuma annahuma finnar. Akibat daripada kedua-dua perangai itu, mereka berdua masuk neraka. Ini bukan label masuk Melaka. Sekarang kan orang berseluruh. Masuk Melaka lah engkau. Dia nak sebut neraka tapi jadi Melaka. So ini Allah sendiri yang kata annahuma finnar. Kedua mereka di dalam neraka. Khalidaini fiha. Kedua-duanya kekal di dalamnya. Kenapa tidak dalam bentuk mereka semua? Khalidina fiha. Mereka semua. Tapi khalidaini fiha. Kedua-dua mereka di dalamnya. Sebab ada dua kelompok masuk dua neraka berbeza. Dua tempoh masa berbeza. Wa dzalika jazaa'uz zalimin. Itulah bagi balasan bagi makhluk-makhluk yang zalim. Kalaupun dia berperangai macam Yahudi atau dia berperangai macam orang munafik, kedua-duanya dihimpunkan menjadi orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim. So setiap kali kita jumpa perkataan zalim, mereka-mereka yang zalim ini rupanya dia ada banyak kategori. Ada orang zalim itu disebut orang-orang yang syirik, melakukan syirik. Ada orang zalim itu berperangai macam Yahudi. Ada orang zalim itu berperangai macam orang munafik. Ada orang zalim itu yang tidak menempatkan diri dia pada level paling bawah. Apa level paling bawah? Asas kepada kehidupan kita ialah adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sungguh Allah memerintahkanmu untuk berlaku adil. So kalau kita tidak adil, kita digelar sebagai apa? Zalim. So asas kepada kehidupan kita, asas kepada amal soleh, kebaikan, ialah berlaku adil. So di bawah daripada itu, tidak berlaku adil, kita zalim. Kita zalim. So dalam konteks adil dan zalim ini, bila Allah kata berlaku adil, Allah meletakkan indikator, meletakkan standard piawaian. Engkau buat macam ni, engkau dikira sebagai adil.
Dan kadang-kala piawaian dari Allah ni sangat tinggi untuk kita. Tapi kita tak perasan. Contohnya, apa tu? Buat baik kepada mak bapak. Buat baik kepada mak bapak. Ingat tak ayat mana? Surah Isra. Kita tengok arahan dari Allah dalam surah Isra berkaitan dengan mak bapak. Level yang Allah nak kita buat ialah ihsanan. Ihsanan ni apa? Excellent. Layanan kita pada mak bapak pada level excellent. So kalau dia standard tu, KPI dia excellent, kalau kita sekadar buat jahit jiddan ataupun jahit saja, itu tidak menempati adil yang Allah nak. Level mak bapak ni layanannya perlu tip top. Sekadar tip saja kita sedang berlaku zalim. Begitu. Kita perlu lihat perintah dari Tuhan, perintah dari Allah. Allah bagi letak standard A. Kita buat B, kita zalim. Allah nak A. Gitu. Okey. So, itu trivia. Trivia. Kita nak masuk ayat 18. Ayat 18. Dan ayat 18 ialah perbincangan baharu. Perbincangan baharu setelah Allah bagi tahu ada dua golongan yang berlaku perang perang Bani Nadir ni. Ada dua golongan yang terlibat. Sebelum tu ada dua golongan yang Allah bagi tahu, Muhajir dan Ansar. Kemudian dua golongan, munafik dan Yahudi. Dan sekarang Allah datangkan nasihat kepada orang beriman. Allah datangkan nasihat kepada orang beriman. Apa nasihatnya? Bermula daripada ayat 18 sehingga ayat 24 adalah nasihat-nasihat yang diberikan kepada orang beriman. Menariknya, orang beriman di sini termasuk orang-orang munafik. Termasuk orang-orang munafik. So, kalau kita perhati daripada awal surah, hanya satu golongan yang Allah letak, allazina kafaru min ahlil kitab. Mereka-mereka yang kufur dalam kalangan ahli kitab. Gelaran itu ditujukan kepada Yahudi. Tapi untuk orang munafik, walaupun mereka berpura-pura menyokong Islam, Allah masih iktiraf bahawa mereka ada nilai iman. Tinggal lagi, kalau mereka benar beriman, mereka akan masuk Islam. Benar-benar Islam. Allah masih nilai, masih ambil kira nilai iman itu. Walaupun tidak seperti orang beriman yang lain. Allah tidak panggil mereka sebagai, hai orang munafik. Allah masih lagi panggil mereka sebagai orang beriman. So, teguran diberikan kepada kita, kepada mereka, juga termasuk kita, supaya kita sedar. Sebab ada dalam kalangan orang-orang munafik itu, bukan tak ada iman. Iman dia lemah. Macam kita, kadang iman kita tinggi, kadang iman kita rendah. Iman kita lemah. Waktu iman kita lemah, time itulah kita nak mengumpat. Seronok sangat kita bercakap dengan orang lain kan. Waktu tengah bercakap tu masih lagi ada rasa serba salah. Tapi kita rasa, alah nantilah tengah seronok borak kot. Waktu tu iman tengah lemah. Dan dengan nasihat ini diharapkan
ada bibit-bibit perubahan. So ayat-ayat nasihat semacam ini diberikan kepada manusia, diberikan kepada orang beriman, supaya orang yang lemah imannya tu ada bibit-bibit perubahan. Ada bibit-bibit perubahan. Nasihatnya bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Wahai orang beriman, jaga dirilah untuk Allah. Bertakwalah kepada Allah. Jaga dirimu untuk Allah. Hai orang beriman. Orang beriman dekat sini adalah gesaan dan galakkan kepada orang munafik. So, dia bukan bermaksud sudah beriman. Dia bermaksud orang yang ada iman tapi imannya masih turun naik, masih lemah. So, kalau dimaksudkan sebagai orang yang sudah benar beriman, al-mu'minun, kalimah al-mu'minun akan digunakan. Tapi allazina amanu, dia masih lagi turun naik, masih berusaha untuk beriman, masih belajar. So yang diseru dalam ayat ni ialah mereka yang belum benar-benar beriman, termasuklah orang munafik. Termasuklah kita yang sedang belajar, sedang berusaha nak mengenal itu dan ini, nak belajar itu dan ini. Sebab sebahagian besar masa muda kita tidak dikenalkan, tidak dihidangkan dengan ilmu-ilmu semacam ni. Kita masih mengejar itu dan ini. Masih mengajar ilmu yang lain. Kan geografi ke fizik ke biologi ke. Masih belum kenal apa itu amanu dan mukminun. So Allah nak bagi tahu dengan nasihat semacam ini bahawa kita masih ada harapan untuk memantapkan iman. Dan untuk golongan waktu itu, Abdullah bin Ubay bin Salul, mereka ni masih ada harapan untuk beriman sebab mereka masih duduk bersama dengan Nabi dan para sahabat. Itu jam mereka tidak melakukan penentangan terang-terangan terhadap orang Islam, tak. Dia cuma buat perjanjian rahsia dengan orang Yahudi. Dia tidak menentang secara jelas. Maksudnya mereka masih ada harapan untuk kembali ke jalan yang benar. Satu nasihat takwa diberi. Takwa tu apa? Akur, taat pada Allah, ikut syarak yang agama telah sediakan. Kan ikut syariat. Dan perkataan syarak, syara'a merujuk kepada jalan yang menurun bukit. Jalan tu turun bukit dilalui oleh unta yang sedang sangat haus dan di hujung bukit tu, di hujung jalan tu ada telaga atau ada tasik. Itu syarak. Jalan yang Allah sudah sangat mudahkan untuk kita agar boleh dapat kebaikan di hujung jalan. Itu gambaran syarak ni. So Allah suruh kita ikut syariat ni, jalan tu akan pasti bawa kebaikan. Akan pasti bawa kebaikan sebab kita sedang dalam keadaan sangat dahaga. Kita perlu satu kuasa pemutus. Hidup kita ni perlu ada satu kuasa pemutus. Jika tidak, manusia akan rungsing. Jika tidak, jiwa akan galau dan kacau. Inilah kita perlu suatu jawapan dan kuasa pemutus. Sampai ke tahap sarapan pagi. Untuk pagi ni, siapa yang putuskan nak buat apa, nak masak apa?
Kan kalau kat rumah tu, kan pening. Tiap-tiap pagi nak mikir, nak masak apa esok? So kita perlu buat keputusan. Sama ada keputusan itu dibuat oleh ibu sendiri yang masak, atau kita mengarahkan anak kita untuk masak, ataupun kita tanya suami, bang, nak makan apa bang sarapan bang? Pagi-pagi minggu macam ini bang. So, kalau tak ada jawapan kata putus, kerja tak akan berjalan. Tak akan gerak. Gitu. Satu hidup kita ni perlu ada kata putus. Anak kita berkawan dengan lelaki asing, nak kahwin, lelaki tu masih dingdong tak tahu bila nak hantar orang Minang ke tak, belum ada kata putus. Maka kita rasa galau. Bila ni? Kau serius ke? Selagi tak ada kata putus, selagi tu kita masih dalam tanda tanya. Kan? Sama macam wanita-wanita yang nak berkahwin, tak ada kata putus, maka selagi tu dia masih galau dan timbul tanda tanya, mana jodoh aku ni, sesat ke mana-mana ke? Atau dah ada pilihan tapi okey ke tak pilihan aku ni? Aku tak tahu tentang masa depan. Maka timbullah nasihat dari Nabi. Kalau dalam keadaan berbelah bagi macam tu, istikharah. Mintalah Allah yang putuskan. Nampak tak? Ada jalan tu. Ada jalan yang Allah pandu untuk itu. Itu nama dia syarak, syariat. Bukan ikut suka kita. Nak putuskan tu, nak putuskan ni. Tak. Dia ada syarak dan syariat. Gitu kan. Hidup ni mudah. Kita dia yang tak tahu nak guna, lepas tu kita rasa susah. So, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah. Taatlah perintah Allah. Perbuatan kita ke, percakapan kita ke, sama ada kita sedar ke, atau dalam keadaan kita tak sedar ke, supaya kita sentiasa berjaga-jaga. Sebab kalau kita sedar Allah sedang perhatikan kita, maka kita akan lebih terpelihara perjalanan hidup kita tu. Kan? Dengan takwa tu, kita akan eager nak buat apa yang Allah perintah dan reda dan rela tinggalkan apa yang Allah larang. Begitu. So, nasihat pertama ialah bertakwa pada Allah. Dan nasihat ini para suami akan dengar tiap Jumaat, tiap minggu. Bertakwa pada Allah. Bertakwa pada Allah. Bertakwa pada Allah. Tiap-tiap minggu. Dan ada tak para suami sampaikan kepada anak dan isteri, wahai anak dan isteri, bertakwalah pada Allah. Kan kalau kita baca cara para sahabat berkomunikasi, antaranya cuba baca buku Madinah Takkan Rebah, siri pertama, siri kedua. Sahabat berinteraksi ni, mana-mana perkara yang dia rasa perlu diberi penekanan, dia akan mulakan bertakwalah pada Allah. Ittaqullah, bertakwalah pada Allah. Mereka mendahulukan perkataan itu, mendahulukan ingatan buat Allah. Kita sepatutnya, sewajarnya menjadikan misi takwa pada Allah ni keutamaan. Nasihat kita perlu didahulukan dengan ittaqullah, bertakwalah pada Allah. Dengan ingatan semacam itu, bila datang pada kita, maka kita yang tadi kelang-kabut, mula
cool down. Yang tadinya runsing, mula terarah dan terpandu. Sepatutnya macam tu. Tapi sekarang ni, realitinya, bila kita belum faham, sebutlah ittaqullah, dia tak beri kesan apa-apa kan. Dia tak beri kesan apa-apa. Patutnya bila kita berusaha untuk faham kehendak ittaqullah itu, dia seharusnya beri kesan. Bertakwalah pada Allah. Contoh, kita cakap dengan isteri, Ayu ni bertakwalah pada Allah. Perkataan itu sepatutnya beri impak yang mendalam, mengawal emosi. Gitu. So nasihat pertama, takwalah kepada Allah. Macam mana? Macam mana nak takwa pada Allah? Kalau kita takut rumah kita dimasuki orang asing, kita kunci. Okay? Kalau kita takut rumah kita dimasuki oleh orang asing, kita kunci. Perbuatan kita mengunci itulah takwa. Apa yang kita buat supaya kita boleh jaga diri? Kan? Kalau tak nak dimarah oleh IB, bukan dimarah oleh IB pun, imam besar dia menjalankan tugas. Kalau tak nak buku rekod perkhidmatan kita ada cacat dan celah, kalau tak nak punch card kita merah, apa yang perlu kita buat? Datang awal tu takwa. Datang awal tu proses untuk kita jaga diri kita daripada ada rekod kehadiran yang tak baik. Itu bentuk takwa. Kalau tak nak kita dimalukan, jangan buka aib orang. Kalau tak nak masuk neraka, janganlah buat perangai-perangai yang melayakkan kita masuk neraka. Itulah jaga diri tu. Ambil tahu apa perbuatan yang tak patut. Ambil tahu perbuatan yang patut. Itulah jaga diri. Kan antara bentuk benda yang kita tak jaga diri, kita main ikut je orang buat. Go with the flow. Orang tu buat itu, kita ikut. Orang ni buat ni, kita ikut. Kita ikut trending. Ikut trend. Buka TikTok orang menari flower Jisoo. Kita pun nak juga menggayakan menari-menari itu. Itu tidak bertakwa. Sebab tindakan kita tak libatkan pertimbangan, aku buat ni ada manfaat ke tak? Aku buat ni Allah suruh ke tak? Aku buat ni ada nilai pahala ke tak? Tak ada, kita tak buat pertimbangan tu. Kita ikut je. Bila ditanya, kenapa menari-menari macam ni? Sebab ini trending. Sebab orang lain buat. Sebab saja suka-suka. Kan? So pesanan takwa pada Allah ni besar. Besar dan dia universal. Universal. Kemudian pesanan kedua. Apa pesanan kedua? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan setiap orang, setiap individu. Nafsun, setiap individu yang bernafas. Apa dia perlu buat? Tanzur. Tengok. Allah suruh setiap individu tengok ma qaddamat lighad. Apa yang dia telah buat untuk hari esok. Apa yang dia sediakan untuk hari esok.
Qaddamat fi'il madhi. Qaddamat ni fi'il madhi. Dia dah buat. Apa yang dia dah buat? Tadi bertakwa pada Allah. Yang kedua, hendaklah dia perhati apa yang dia dah buat. So sekarang ni tuan-puan, apa yang dah kita buat? Apa yang kita dah buat? Ada kita perhati? Tapi sebab kita kan manusia, mudah lupa. Jadi kita selalu lupa apa yang kita dah buat. Semalam hari Sabtu. Kan, semalam hari Sabtu. Apa kita buat semalam? Semalam kita orang kat Masjid Negara korban kambing, habis awal, buat itu, buat ni, lepas tu lupa. Apa yang aku dah buat semalam? Atau dekat hujung hari kita, kan, selepas siap-siap nak tidur dah baca surah Mulk semua. Apa yang aku dah buat hari ni? Wal tanzur nafsum ma qaddamat. Apa yang dia telah sediakan, apa yang dia dah buat. Maksud telah sediakan ni, dia dah buat sesuatu. Kan macam bekal, kita sediakan, benda dah disediakan. Sekarang Allah nak kita tengok ni, perhati, tengok apa yang kita sediakan untuk akhirat kita. Lighad bukan semata-mata esok. Lighadin itu untuk akhirat. Sebab hidup kita ni ada 3 hari. Semalam sejarah, hari ini di dunia, esok akhirat. Berbanding dengan Yahudi, dengan munafik, mereka hanya melihat semalam sejarah dan hari ini. Hidup mereka tak ada pertimbangan akhirat tu. Cuba tengok Taurat dan Injil. Ada cerita pasal akhirat. Kumpul di mahsyar, lalu titian sirat, tentang ada syurga dan neraka, tentang hari kebangkitan. Ada tak? Cuba baca Bible. Tak ada. Maklumat tu semua sudah dipadamkan, sudah diubah oleh rabai-rabai pendeta-pendeta mereka, oleh Paul dan Paus. Jadi ubah. Satu pertimbangan akhirat, lighad ni, hanya dalam agama Islam. Apa yang kita dah buat ini, apa yang kita siapkan bekal kita untuk hari akhirat. Kan konsep dia adalah seperti menabung untuk hari esok. Sedia tabungan kita untuk hari akhirat. Kalau kita ada 5,000, sangat mudah untuk kita belanjakan. Tak sampai sehari boleh habis dah tu 5,000. Kan? Kita beli set sofa. Sofa sekarang yang ada recliner tu boleh buka-buka tu, itu dah 6-7 ribu dah. 5,000 tak cukup. Dengan 5,000 kita boleh beli sepasang baju. Baju sutra, warna-warni. Dengan 5,000 kita boleh beli handbag Coach ataupun LV. Dengan 5,000 kita boleh beli itu dan ini, kita boleh reward diri. Bila kita guna 5,000, nilai 5,000 untuk reward diri, yang puas kita
5,000 ni hilang. Habis. Bercuti ke sana kemari, dapatlah makan. Lepas tu, besoknya buang. Tak apalah duduk-duduk, mandi-mandi kolam, basah lepas tu kering. Itu je. Kesan 5,000 tu habis di situ. Tapi bayangkan 5,000 kita ada, nilai yang sama, kita belikan lembu seekor, kita korban. 1/3 kita dapat makan sikit. 1/3 kita beri pada saudara. 1/3 lagi beri kepada orang miskin. Pahalanya kekal. Pahalanya tu kekal. Nilai 5,000 kita jadikan dia kekal. Sebab kita duk fikir esok. Beza. Sebab tu di awal nasihat ini, Allah letak pertimbangan takwa pada Allah. Allah letak pertimbangan takwa pada Allah. Supaya code of conduct, apa yang kita buat, apa yang kita nak buat, pertimbangan akhirat tu perlu ada. Jika tidak, kita hanya berlegar-legar sekadar nak puaskan hidup kita sekarang. Bukan persediaan untuk hari esok. Dan menariknya, selepas itu Allah ulang lagi sekali ingatan. Wattaqullah. Bertakwalah pada Allah. Bayangkan nasihat, tengok apa yang telah engkau sediakan untuk hari esok itu diapit dengan bertakwa pada Allah. Dan ini nasihat yang sangat besar, sangat krusial. Dan nasihat ini relevan sampai bila-bila. Kalau kita mak bapak nak bagi nasihat pada anak, gunalah nasihat ni. Wahai anakku, cuba tengok apa yang kau sediakan bekal untuk hari akhirat. Apa yang kau buat ni? Kau sedang main game ni. Main game ni sediakan bekal untuk hari akhirat ke? Tak. Apa yang kau buat sekarang? Kau belajar ni. Belajar ni sediakan bekal untuk hari akhirat? Kalau ya, teruskan. Kalau tak, berpada-padalah. Kan? Wal tanzur nafsum ma qaddamas lighad. Sebab nasihat ini, tak ada nasihat dalam Quran yang diapit oleh dua takwa seperti nasihat ini. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah sangat aware terhadap apa yang kamu buat. Dan ayat ini, jis dia ialah Allah nak kita fikir tentang akhirat. Sebelum bertindak, dahulukan akhirat. Sebab takwa tak akan berfungsi tanpa fikir akhirat. Orang-orang yang tidak hiraukan akhirat, dia tak akan nak taat pada Allah. Kan, sebab kadang kita punya perbualan ni tuan-puan, berkisar tentang dunia je. Hari ni nak makan mana? Kita pergi Khan nak Khan. Dia tentang dunia je. Yang sepatutnya kita fikir tentang akhirat. Kita sesama adik-beradik, ada tak pernah kita borakkan tentang macam mana nak tingkatkan iman? Macam mana jalan nak lebih bertakwa? Tak. Ni raya baru ni, 2-3 hari lepas. Kumpulkan. Balik kampung, ada bincang pasal, borak-borak pasal iman. Pasal akhirat.
Nanti kalau kita mati macam mana ya? Kalau aku mati dulu, korang boleh tolong kafankan. Jangan lupa titipkan doa. Tak payahlah kenduri-kenduri. Kita ajak diorang pergi McD je, diorang makan McD. Kan? Ingatan pada akhirat itu. Sehingga kan tuan-puan, hadis-hadis dari Nabi SAW, bila benda tu dilihat berat dan perlu, Nabi sebut begini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman pada Allah dan percaya pada hari akhirat. Digandingkan Allah dan hari akhirat. Dalam banyak-banyak rukun iman yang selalu digandingkan Allah dan hari akhirat. Percaya pada Allah, percaya pada hari akhirat. So, keduanya itu, takwa pada Allah dan hari akhirat ni, keduanya itu gandingan yang sangat boleh melembutkan, menjinakkan hati. Kan nasihat untuk muliakan tetamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Hendaklah kamu muliakan tetamu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Cakap yang baik atau diam. Kita nak jaga perkataan yang keluar dari mulut kita ni, yang mulut tak ada insurans ni, dia punya badan pengawal ialah kau beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Tanpa kedua tu, kita nak cakap apa yang kita suka. Kita nak kutuk pihak lawan sesuka hati kita. Kita nak tuduh orang itu, nak fitnah orang ni suka hati kita. Sebab tak ada pertimbangan takwa pada Allah dan hari akhirat. Gitu. Dan bila lihat nasihat ini, lihatlah diri kita. Jangan tuding orang lain dulu. Kita. Kan? Jadi inilah bentuk muhasabah. Nilai dan kira-kira. Timbang diri sendiri. Apa yang kita dah buat? Apa yang kita faham? Tinggi mana pun ilmu kita, ini adalah bentuk praktikal. Kita buat ni, kita sedang menuju syurga ke neraka. So, wattaqullah, diulang lagi sekali, wattaqullah, innallaha khabirum bima ta'malun. Allah sentiasa tahu. Khabir, Allah full news. Khabar apa khabar? Kan berita. Berita yang sekarang dan sebelum ni. Kalau nabak berita sekarang dan masa akan datang. Kalau khabar, surat khabar tu khabar, berita sekarang dan semalam. Berita hari ini dan semalam tu khabar. So bila Allah kata innallaha khabir, Allah sangat tahu apa yang berlaku sekarang dan Allah sangat tahu apa yang kau buat semalam. Apa yang kita buat semalam. Allah sangat aware. Allah tahu apa yang kita buat. Bila Allah tahu apa yang kita buat baik, Allah akan balas baik. Kita buat benda yang buruk, akan dibalas setimpal. Dan kemudian didatangkan ayat 19. Wala takunu, janganlah kamu menjadi kalladzina nasullah, seperti orang-orang yang lupa Allah. Ayat 18, Allah kata, bertakwalah pada Allah. Tengok apa yang kamu buat untuk esok dan takwa pada Allah. Berapa kali sebut Allah? 2. Ayat 19. Kejap. Ayat 18. Berapa kali sebut Allah?
Tiga kali sebut Allah. Ayat 19, Allah kata jangan jadi seperti orang yang lupakan Allah. Ayat sebelum dah 3 kali sebut nama Allah. Ayat 19 Allah kata jangan lupa Tuhan. Jangan jadi seperti orang yang lupa Allah. Wih, dahsyat. Jangan jadi orang-orang yang lupa pada Allah. Jangan lupakan dia. Maksud lupa ialah kita buat sesuatu yang boleh rosakkan akidah. Kita buat sesuatu yang boleh rosakkan amal. Sebab kesan kita lupa Allah, kita tak ada pertimbangan halal haram apa yang kita buat. Kita tak ambil kira hak-hak Allah atas kita. Kita tak ambil kisah betul ke tak dari sudut akidah, syarak dan amal kita ni. Maksud lupa Allah ni bukannya tak ingat nak zikir, tak ingat nak baca Quran, tak, tindak tanduk. Tindak tanduk kita. Komunikasi kita. Kalau lupa Allah, kita akan cakap semahunya. Seolah-olah tak ada orang perhati. Aku nak cakap apa yang aku suka. Aku nak buat apa yang aku suka. Bukan itu tindak tanduk kita hari-hari. Rasa nak sindir orang, kita sindir je. Pedulilah orang tu terasa ke, sakit hati ke. Yang penting kita puas. Lalu alasan kita apa? Kalau kita tak puaskan diri kita, siapa nak jaga hati aku? Asyik aku jaga hati orang je, tak ada orang jaga hati aku. Semua tentang aku, tentang kita. Tak ada pertimbangan Allah tengok, malaikat catat. Tak ada. Malah ayat ini menakutkan tuan-puan. Sebab kita sudah terlalu lama dalam surah Hasyar ni. Lama tak lama lah, 2-3 bulan juga dalam surah ni kan. Sebelum surah Hasyar ni surah apa? Yang kita dah lalui. Sebelum surah ni. Sebelum tu ingat lagi tak? Kita sebenarnya sedang lalui apa? Kita sedang belajar apa? Kita sedang belajar dalam jujukan surah-surah yang dimulakan dengan tasbih. Kan itu main point yang kita nak lalui ni. Ada 10 surah yang berturutan yang dimulakan dengan tasbih. Kan? So surah-surah tasbih ni dia ada kaitan antara satu sama lain. Terutamanya ayat 19 ini dia berkaitan rapat dengan surah sebelum. Surah apa? Ingat lagi tak surah sebelum? Kita dah lalui. Surah, Surah Mujadalah. Mujadalah atau surah Hadid. Sabiqu ya'lamu wallazi ya'lamu alam. Okey, dia dalam Mujadalah atau Mujadilah. Apa dalam Mujadilah? Allah sebut tentang tadi ayat 19 kan? Cuba tengok ayat 19 Mujadilah. Istahwaza alaihimus syaitanu fa'ansahum zikrallah. Syaitan menguasai mereka dan menjadikan mereka lupa Tuhan. Ulaika hizbus syaitan. Mereka itulah kelompok-kelompok ahli parti syaitan.
Ulaika hizbu syaitan. Ala inna hizba syaitan. Ala inna hizba syaitani humul khasirun. Bila dia lupa Allah, syaitan akan menguasai dia. Bila syaitan menguasai dia, syaitan akan terus menerus tutup hati dia. Jangan ingat Allah. Ulaika hizbu syaitan. Inilah golongan-golongan dalam parti syaitan. Nasihat ini bukan ringan, tuan-tuan. Ini nasihat super important. Super penting. Jangan lupakan Allah. Kelak engkau akan lupa diri. Lupa diri macam mana? Syaitan akan menguasaimu. Kalau surah Mujadalah tadi, ulaika humul khasirun. Di sini, ulaika humul fasiqun. Mereka akan rosak dan merosakkan. Kalau dah ingat Allah tapi memilih untuk ikut nafsu, itu bukan syirik ke? Syirik kecil. Kau dahulukan nafsu kau berbanding Tuhanmu. So inilah bentuk tasbih. Inilah maksud tasbih tu. Bertakwa pada Allah. Lihat apa bekal kita untuk hari akhirat. Tidak lupa Allah. Inilah bentuk tasbih. Perbuatan bertasbih tu. Bukan ungkapan kalimah mengucapkan tasbih. Tapi apa yang kita perlu buat, ya Allah nilai sebagai inilah bukti engkau menyucikan Allah. Inilah bukti tasbih kita pada Allah. Ui, dahsyat. Bila kita rancang buat sesuatu. Katalah kita rancang buat dosa. Macam mana rancang buat dosa, Ustaz? Kita dah puas bekerja, lalu kita ambil date. Kita ambil date, cari date, nak bercuti. Cuti seorang-seorang tak seronok. Kita cuti dengan kawan-kawan. Kan? Cuti dengan kawan-kawan, lalu kita gelar sebagai reunion. Reunion. So, bercuti reunion dengan kawan-kawan sekepala, pergi 2 hari 3 malam ke situ. So dalam kepala ni kita nak buat apa waktu reunion tu? Nak borak macam-macam, aku nak gosip macam-macam sebab dengan kawan-kawan ni aku boleh cerita semua tentang bos aku, tentang suami aku, tentang orang tu, tentang orang ni. Kita sudah rancang dan plan nak mengumpat. Kita dah rancang dan plan nak buka aib. Dan istighfar kita, taubat kita, Allah tak terima. Kita buat tu, kalau kita bertaubat, Allah tak terima. Sebab kau dah rancang. Kau dah rancang. Sama macam, aku rancang nak rompak bank, lepas rompak bank aku taubat lah. Tidak. Tidak. Dia berbeza kalau kita jalan-jalan, tak sengaja terompak bank, lepas tu bertaubat. Tu lain. Ada ke macam tu?
Rancang belum laksana, memang Allah tak kira. Tapi bila kita rancang, kita laksana dan lepas tu, aku menyesal lah. Bila dengar tadabbur macam ni, menyesal lah. Tapi sebelum tu kita dah rancang dah. Kan? Jangan rancang untuk buat dosa. Jangan. Rancanglah sesuatu yang baik. Kenapa nak reunion? Nak buat halaqah, tadabbur Quran sama-sama? Kalau perlu nak bercuti, bercutilah. Tak perlu rancang nak, aku tak sabar nak jumpa korang banyak nak story. Jangan. Jangan macam tu. Kan? Kalau banyak nak story tentang kehidupan kita. Jangan cerita pasal orang lain. Kan? Letaklah pengisian-pengisian kebaikan, nasihat-nasihat yang baik. Tapi bentuk-bentuk macam tu, syaitan tak hias. Kita rasa tak seronok. Kan? Kita rasa tak seronok. Dia mesti benda-benda yang syaitan hias tu yang kita nampak cantik. Oh, by the way, cerita tentang akhirat ni, cerita yang macam kita rasa cringe. Saya tak tahu apa maksud cringe, tapi macam itulah rasanya. Kan? Eji ni macam mana? Macam ni? Tak tahu orang-orang yang melupakan Tuhan, bila dengar tentang akhirat, tentang kematian, dia rasa benda tu stres. Stres lah cerita macam ni. Wow. Maka benarlah Nabi kata, kematian memutuskan nikmat. Memutuskan nikmat. So, nasihat pada ayat 19, wala takunu, jangan seperti orang-orang yang melupakan Allah, fa'ansahum anfusahum, lalu kamu lupa diri. Fa'ansahum anfusahum, kamu lupa diri. Allah tak kata dia lupa Allah, Allah lupakan dia. Tak. Tak. Allah kata dia lupakan Allah, maka dia lupa diri. Patutnya engkau tak ingat aku, buat apa aku ingat engkau? Sepatutnya macam tu. Allah tidak pelupa. Allah kata Allah khabir bima ta'malun. Allah sangat tahu apa yang kau buat. Engkau lupa Allah, kelak engkau akan lupa dirimu. Engkau lupa diri engkau tu hamba Allah. Ulaika humul fasiqun. Fasik ialah keburukan yang bermula dari dalam. Dalam kita ni sudah sangat buruk, lalu terpancar, tergambar di luar. Itu fasik. Seperti sebiji apple yang nampak elok dari luar, rupanya dalamnya berulat. Dan bila ulat itu sudah muncul di permukaan apple, itulah fasik. Dia rosak dari dalam. Dan kemudian ayat 20. La yastawi, tidak sama. Apa yang tak sama? Tak sama jam 7.35 dan jam 8.34. Lagi seminit, kita berhenti di sini. Kita jumpa lain kali. Barakallahu li walakum. Kembali pada moderator. Okey. Saya nampak di sini ada yang angkat tangan nak tanya soalan ke Puan Rosni? Boleh Puan Rosni?
Ada nak tanya soalan? Pak Rosli ataupun tersalah tekan? Atau ada jemaah yang lain yang nak bertanya soalan, silakan. Kita ada lagi masa sikit. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak bertanya, so kalau although kita aware semua tu kan, kita tak boleh buat tu, nanti dosa dan sebagainya, tapi at the back of our mind we always have this thought that Allah Maha Pengampun. Apa? Okey. Cuma jangan buat lagi je. Okey. Macam tu. Macam nak counter balik apa tu, intrusive mind yang macam tu. Terima kasih Ustaz. Itu bentuk talbis iblis. Maksud talbis iblis ialah syaitan akan cuba pelbagai cara untuk menjadikan kita rasa aku selamat. Aku masih selamat. Jangan risau. Okey. Kita buat semua tu, kemudian kita rasa tak apa, Allah Maha Pengampun. Kita boleh counter balik. Ya, Allah Maha Pengampun. Kita sempat tak bertaubat? Ya, Allah Maha Pengampun. Kita bertaubat tak? Ya, Allah mengampun. Kita bertaubat, Allah terima tak taubat kita? Better aku stop sekarang. So counter balik rasa selamat macam tu dengan sesuatu yang menjadikan kita perlu berharap pada Tuhan. Kita perlu ada rasa khauf, takut dan roja, harap. Orang Islam dia bukan rasa comfort, selamat, tak. Itu bukan kita. Kita sepatutnya rasa, aku takut. Aku takut aku buat macam ni apalah balasan aku. Aku tak, sentiasa ada takut dan harap, takut dan harap. Benda tu yang menjadikan kita semakin evolve, semakin berkembang. Takut dan harap, takut dan harap. Dan kalau saya boleh tambah juga Ustaz, sebab level Allah tu kan maha kan. Betul. So it's beyond our Comprehend. our understanding, correct? Betul. So lagilah kita bermain di situ. Tapi apa yang saya cuba jugalah menggunakan skrip itu, tetapi selalunya gagal Ustaz. Dan apa yang saya cuba cari lagi kan Ustaz, kalau saya boleh kongsi, aku sayang tak Allah? Aku tak sanggup nak lukakan orang yang sayang aku. Menarik. Aku kalau kita sayang anak, kita cuba berfikir tak nak bercakap yang kasar, mungkin melukakan dia sebab kita sayang dia kan, macam tu. Tapi jadikan Allah itu sebagai kekasih supaya kita tidak akan mengulangi, tidak akan melukakan Allah itu. Allah tak perlu kita, betul. Dan saya cubalah guna skrip itu, kadang berjaya. So pada saya it's mujahadah ya, melawan jihad, melawan nafsu. Jihad melawan nafsu itu kena sentiasa mencari skrip, dan skrip tu kena cepat datang. Kalau tak kita rasa bersalah tu ada, tetapi tenang pun ada juga. Ya, betul. Itu yang paling bahaya sekali. Lama kita pun tak apa, Allah Maha Pengampun, cuba lagi jangan buat. Tapi kita buat lagi next time. Yang itu yang saya tu. Tu je lah saya nak kongsi. Nanti akhirnya jadi selesa dengan dosa. Betul Ustaz. Lepas tu kita datang lah satu lagi skrip, tak apa, istighfar lah. Istighfar kan mengampunkan dosa yang lalu. Dan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya kan. So Allah Maha Pemaaf. So kita duduk main kat situ, tapi kita buat juga. Lepas tu kita ada lagi satu kefahaman, tak apa, kita kan manusia, hamba Allah yang lemah. So ada je yang main, yang counter untuk kita rasa selamat, macam Ustaz kata tu. Bentuk-bentuk was-was dan bisikan dari syaitan lah tu. Kalau kita kerap berada dalam situasi macam tu, ialah kita dah counter macam-macam, nak cari skrip berbeza untuk berlawan dengan hati yang digoda macam tu. Lazimilah biasakan sebut na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia ada skrip-skrip yang lebih bahaya yang syaitan pernah bisikkan.
Contohnya skrip-skrip berkaitan dengan syirik. Contoh skrip-skrip yang berkaitan dengan syirik. Betul ke Allah ada? Betul ke itu dan ini? Maka nasihat daripada Imam Syafi'i ikut ke hadis Nabi? Disuruh kita sebut isti'azah. Na'udzubillahi minasyaitanirrajim. So, kalau kita layan, dia takkan ke mana? Dia takkan ada kesudahan. Maka kita tutup peluang untuk syaitan tu cuba menguasai dengan kita berlindung pada Allah. Kalau tak, nanti kita akan jadi overthinking. Fikiran itu saja menguasai dan akhirnya kita jadi lebih stres. Maka untuk tutup ruang dan peluang syaitan bermaharajalela dalam hati, apa kata kita terus tutup peluang dia berlindung pada Allah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, Ustaz. Saya kira setakat itu sahaja. Jazakallah khair al-fadhil Ustaz Muhammad Nazri. Jadi demikianlah penjelasan atas pengurusan ilmu dari Tadabbur Surah Al-Hashr. Bermula dengan ayat 18 hingga 19, iaitu tentang peringatan dari Allah SWT. Dan semoga ianya memberi kefahaman dan kita mengambil ibrah bersama-samanya. Dan insyaAllah semoga dalam kesempatan kita akan bersama-sama lagi dengan Ustaz dan jemaah sekalian. Dan kita akan terus lagi istiqamah dalam majlis ilmu ini dengan kuliah duha yang seterusnya, iaitu perkongsian ilmu mukaddimah kitab Haruman Rohani. Dan bagi menangguhkan majlis ilmu Ustaz, dan cuma kita tutup dulu dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Sama-sama Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua.